Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak sambung mengenai kaedah pentitratan. Pentitratan. Kamu jangan guna perkataan penitratan. Penitratan adalah perkataan yang lain. Penitratan adalah perkataan yang merujuk kepada tindak balas kimia. So kamu jangan salah guna salah menggunakan perkataan kan. Pentitratan. Okey, kaedah pentitratan merupakan satu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali atau sebaliknya. Jadi ia adalah satu kaedah yang tepatlah, yang mana untuk kita nak tahu pada isi padu berapakah sesuatu asid tu dapat dineutralkan. Begitulah juga sebaliknya, kalau kamu ada alkali ke, berapa isi padukah yang diperlukan oleh asid untuk meneutralkan alkali tersebut. Itu yang dikatakan kaedah pentitratan. Okey, pertama sekali kamu kena tahulah dia adalah analisis kuantitatif. Kan? Kuantitatif ni adalah sesuatu benda yang boleh diukur. Dalam pentitratan acid base, larutan yang diketahui kepekatannya ditambah secara perlahan-lahan daripada biuret ke dalam kelalang kun yang mengandungi isi padu larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Jadi bila mana kamu tengok eksperimen dia macam ni, okey, ini biuret. Okey, ini biuret dan ini adalah kelalang kun. Dalam kelalang kun ni terdapatnya larutan kalium hidroksida. Jadi hidroksida, perkataan hidroksida. Jadi hidroksida ni kamu dah tahu dah dia adalah alkali. Kan? Tapi masalah sekarang kamu tak tahu berapakah kepekatan kalium hidroksida ni. Yang ni asid nitrik ni kamu tahu dia adalah asid dan juga dia punya kepekatan dia 1 mol desimeter dia punya apa? Kepekatan dia 1 mol desimeter padu. Okey. Jadi apa kita buat? Kita akan buka biuret ni sikit-sikit. Asid ni akan menitik sehinggalah keseluruhan kalium hidroksida ni akan menjadi neutral. Macam itulah kaedah pentitratan. Okey, jadi dia akan berhenti sebaik sahaja dia menjadi neutral lah. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tahu dia dah jadi neutral? Okey, sebab itulah kita akan masukkan, kita akan gunakan phenolphthalein ni. Phenolphthalein yang mana dia akan berubah menjadi warna lain. Dia akan berubah menjadi warna lain bila mana dia dah keseluruhan kalium hidroksida ni menjadi neutral. Macam tu. Sekiranya dia masih lagi dalam keadaan alkali, okey, warna dia warna lain. Sekiranya dia dah jadi neutral, dia akan berubah kepada warna lain. Jadi itulah yang mana dalam muka surat 172 buku teks kamu ni, yang mana dia tunjukkan sini penunjuk, dia ada warna, dia ada larutan penunjuk. Larutan penunjuk ni lah kegunaannya untuk memberitahu kamu, kan? Kamu kena stop tutup biuret tu. Tutup biuret ni sebab apa? Sebab warnanya sudah pun bertukar macam ni kan. Kamu buka biuret ni kan, dekat sini kamu buka pengunci dia ni kan. Kemudian biar dia menitik. Lepas tu larutan penunjuk ni bila mana keseluruhannya dah jadi neutral, dia akan bertukar warna. Bila mana dah bertukar warna, maka kamu kena berhenti, kamu kena lock kat sini kan. Kunci dia balik supaya asid sudah tidak menitik lagi. Itu tujuan kita. Tujuan kita untuk apa? Kita nak jadikan dia neutral. Jadi kaedah pentitratan, nama dia kaedah pentitratan. Okey. Takat akhir. Okey, kita cerita pasal takat akhir. Apa itu takat akhir? Jadi bila mana dia dah jadi bertukar warna, kan? Dah bertukar warna.
Jadi kamu kena tutuplah dia punya dekat sini. Kan? Dan yang mana proses tu bila mana kita dah tahu dia peneutralan dah pun berlaku. Dia dah neutral dah, keseluruhan sini sudah pun neutral. Jadi itulah kita panggil dia sebagai takat akhir. Takat yang mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna disebut takat akhir. Jadi bila mana kita tengok dia dah pun berubah warna, phenolphthalein berubah warna, itulah yang dikatakan takat akhir. Okey, jadi dalam buku Musterat 172 kamu ni, buku teks kamu ni, takat akhir proses peneutralan dapat ditentukan apabila warna penunjuk asid base berubah. Dia dah berubah. Kan? Okey, semasa takat akhir tercapai, semua ion hidrogen ni, okey, bila mana kita kata saja ion hidrogen, maka kita tahu dia adalah asid. Kamu jangan lupa tu ya. Okey, ion hidrogen meneutralkan semua ion hidroksida. Hidroksida ni kita tahu dia adalah alkali. Okey, OH dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. Okey, jadual 65 menunjukkan warna penunjuk phenolphthalein dan metil jingga dalam keadaan berasid, neutral dan beralkali. Jadi kita gunakan larutan ni sebagai larutan penunjuk. Dalam keadaan berasid, phenolphthalein ni dia tak ada warna. Dalam keadaan alkali, dalam keadaan neutral, dia tidak ada warna. Tapi sekiranya alkali ni, maksudnya dia sesuai larutan bawah ni, kita gunakan untuk alkali lah. Kalau guna untuk alkali, maka kita tahulah ni, kalau kat sini ada alkali, kita masukkan phenolphthalein. Pada waktu ini dia berwarna merah jambu. Bila mana kita titik, tengok keseluruhan dah jadi warna tidak berwarna. Jadi kita tahu dia dah neutral. Okey, stop. Macam tu. Okey, kalau guna metil jingga lagi senang lah. Sebab apa? Dia berwarna lain. Setiap dia punya sifat dia ni, dia warna lain. Contohnya, okey, dalam keadaan berasid, dia merah. Dalam keadaan neutral, dia jingga. Dalam keadaan alkali, dia kuning. Jadi kamu bila mana kamu masukkan dia dalam sebagai larutan yang berada kat bawah ni, dalam kelalangkul ni, okey, dalam keadaan contoh sini adalah asid, sini adalah asid. Kita letakkan metil jingga. Pada permulaannya kamu akan dapati warna dia adalah warna merah. Kan? Kamu akan dapati dia adalah warna merah sebab dia berasid. Jadi bila kita lepaskan titik-titik tu, kan, kita buka biuret, jadi dia menitik, alkali menitik, jatuh asid sampai dia neutral, dia jadi warna jingga. Jadi kita boleh stop. Kalau kita biarkan lagi, dia akan bertukar pula jadi alkali pula nanti. Dia akan jadi warna kuning. Jadi kita tahulah, okey, kita dah terlepas. Dia dah jadi alkali. Kita tukar pula, masukkan asid pula untuk ini, neutralkan dia. Okey. Jadi itu kaedah pentitratan. Jadi kaedah ini digunakanlah untuk apa? Kita nak ukur, kan? Kita nak tahu pada mol berapakah, kan? Pada kepekatan berapakah, kan? Kita boleh gunakan sesuatu asid ataupun alkali untuk meneutralkan keadaan. Okey, kita pergi kepada subtopik seterusnya, iaitu menyelesaikan masalah numerical yang melibatkan peneutralan. Numerical ni yang istilah di sini maksudnya kuantiti, sesuatu yang kita boleh kira lah. Sesuatu yang boleh kita kira yang melibatkan peneutralan. Okey, jika A mol asid lengkap meneutralkan B mol, A mol dengan B mol. Jadi kamu jangan baca ni terus apa benda ni mol, kan. Saya ingatkan balik, mol ni ibarat dia kata penjodoh bilangan kepada apa? Kepada zarah-zarah. Zarah-zarah molekul. Kalau macam kita slipper, sepasang slipper. Kita cakap macam tu. Jadi kalau mol di sini, ini adalah penjodoh bilangan kepada zarah-zarah asid.
Kan? Jadi jika A mol asid A lengkap meneutralkan B mol alkali B. Maka rumus adalah M A darab V A. M ni apa? M tu adalah kepekatan, V ni apa? V tu adalah isi padu. Bahagi dengan M kepekatan, B isi padu B, sama dengan A per B. Sama dengan A per B. Boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan berkaitan dengan tindak balas peneutralan. Jadi inilah dia punya rumus yang kita nak pakai. Kamu ingat rumus ni? Saya minta sangat kamu ingat rumus ni, maka bolehlah kamu selesaikan masalah berkaitan dengan peneutralan. Okey, kalau kamu masih ingat, saya pernah ajar kamu macam mana nak buat tindak balas kimia, dan paling penting sekali tindak balas kimia ni, kan? Persamaan kimia ni mestilah dia mestilah seimbang, kan? Mesti saya kata seimbang sini, saya harap kamu faham lah, kan? Bila mana kamu buat tindak balas kimia ni, persamaan kimia ni mestilah seimbang. Kalau sini H, hidrogen dia 2, sini pun 2, 1 2. Na dia, sodium dia 1, ni 1. Cl dia 1, sini pun 1. Jadi barulah dikatakan dia seimbang. Apa tujuannya kita nak seimbangkan tu? Okey, tujuannya adalah ini. Yang kat depan ni adalah mewakili mol. Ia adalah mewakili mol. Itu tujuannya. Sekiranya kamu masih lagi belum boleh membuat persamaan, silalah berlatih sehabis-habisnya. Sila berlatih sehabis-habisnya, supaya kamu mahir dalam membuat persamaan ni. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah bila mana dia tanya, jika A mol bergabung dengan B mol, berapakah? Perkataan berapakah tu kita boleh kira menggunakan rumus ini. Dengan syarat kamu kena tahu berapa yang sini, berapa letak sini, berapa sini, berapa sini. Dengan cara mana kamu membuat persamaan tu mestilah seimbang. Okey. Teruskan. Okey, kemolaran asid A kita tahulah. Kemolaran asid A, isi padu A, dan juga kemolaran alkali B adalah isi padu alkali B, iaitu VB. Okey, kamu tahulah ni ya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada contoh soalan. Okey. Contoh soalan. 20 cm padu larutan natrium hidroksida NaOH yang mana kepekatannya 0.25 mol desimeter padu dineutralkan dengan asid hidroklorik. HCl 0.2 mol desimeter padu. Hitungkan isi padu asid hidroklorik HCl yang diperlukan dalam tindak balas ini. Okey, yang pertama sekali kamu kena ada apa? Kamu kena tahu macam mana nak buat persamaan. Macam mana nak buat persamaan kimia. Okey, tindak balas dia kita tahu NaOH. Dia bercampur dengan HCl. Sebenarnya saya beritahu kepada kamu sebelum ini macam mana nak buat, kan? Sudah tentulah, kan? Okey, yang ni dia akan bergabung dengan ini, kan? Na sodium dia akan bergabung dengan Cl ni lah, kan? Dia akan bergabung dengan Cl tu jadi NaCl tambah, kan? Dalam tindak balas asid base ni dia mesti akan menghasilkan air H2O. Okey, dia akan jadi H2O. Jadi lepas tu kamu kena tengoklah adakah dia seimbang. Na ada 1, ni pun ada 1 juga, O ada 1, O ada 1, H 2, 1 2 ya. Okey, Cl pun ada 2, kan? Ni pun ada 2 juga. Ada Cl ada 1, ini pun ada 1. Jadi kita tahu okey, ini tindak balas ni adalah seimbang. Tindak balasnya ada seimbang. Jadi ini 1 mol, ini pun 1 mol. 1 mol sodium hidroksida, natrium hidroksida ni dia akan bertindak balas dengan 1 mol HCl. Itu yang kita nak kena faham. Apa maksud dia nombor-nombor sini? Ia adalah mewakili
mol. Jadi bila mana kamu tahu okey ini adalah mol, 1 mol tambah 1 mol, kamu dapat 1 mol juga NaCl. Itu yang dimaksudkan nombor-nombor kat depan ni, bukan nombor saja-saja. Sebelum ni kita ajar je kamu macam mana nak buat persamaan, suruh aja okey kamu belajar dah pandai. Sekarang ni saya nak beritahu kamu inilah kegunaannya. Itulah kegunaannya. Okey. Na okey, kamu dah buat dah persamaan. Sekarang ini kamu boleh dah masukkan dalam rumus. Sebab apa? Kamu dah tahu dah syarat ni, kamu dah tahu sini berapa, sini berapa, sini berapa, dah tahu dah. Okey, sekarang ni kita nak ekstrak, nak keluar apa maklumat yang kita ada. Ma iaitu kepekatan HCl. Kita anggap ni sebagai inilah HCl ni, yang ni adalah dia punya A dia. Okey, kepekatan HCl adalah 0.2 mol desimeter padu. Okey, V dia punya isi padu. Itulah yang kita nak cari. Okey. Kemudian MB yang ni mewakili NaOH ni lah. Kan? Ini mewakili NaOH. Kepekatan B dia ni adalah berapa? 0.25 mol desimeter padu. Okey, isi padu 20 cm padu. Okey, jadi kamu boleh masukkan sajalah dalam rumus ini. Boleh masukkan dalam rumus 0.2 kurungan itu yang kita nak cari, bahagi dengan 0.25, iaitu kepekatan yang kita dah tahu, darab dengan 20 iaitu dia punya isi padu. Okey, sama dengan 1/1 iaitu yang ni 1, yang ni pun 1 mol. Cuma kita tak tulis dalam persamaan 1, kita tak tulis. Okey, 1 mol, ni pun 1 mol, 1/1. Jadi bila mana kamu selesaikan, kamu dapatlah 25 cm padu. Okey. Itulah kegunaan nombor-nombor di bahagian depan ni. Dia adalah mewakili mol. Okey, kemudian dia bagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni agak unik. Sebab tu kamu nak kena ingat rumus. Rumus ni penting juga untuk kamu ingat. Memang betul dalam soalan SPM dia ada je bagi kamu rumus-rumus ni kan. Tapi sebenarnya kamu nak kena tahu apakah kegunaan rumus tersebut. Bila mana kamu berjumpa dengan sesuatu masalah, pertanyaan, kamu nak kena ingat apa rumus yang nak kena pakai kan. Memang rumus ni senang nak ingat, tapi yang kita takut kita tak tahu macam mana nak pakai dia. Okey, contoh sini 4.05 gram zinc oksida diperlukan untuk melengkapkan peneutralan 50 cm padu asid nitrik HNO. Hitungkan kepekatan asid dalam mol desimeter padu. Kan? Jadi di sini yang uniknya dia tak bagi tahu kamu kepekatan. Dia tak beritahu kamu pun kepekatan zinc oksida ni. Kan? Dia tak beritahu kamu. Yang dia beritahu kamu peneutralan 50 cm padu asid nitrik. Okey, ini kita boleh letak VA dia asid nitrik. VA okey 50 cm3. Okey, sekarang ni dia tanya kamu pula berapa kepekatan asid tu. Kan? Sedangkan dia tak beritahu kamu pun berapa mol kan. Berapa dia punya isi padu, berapa dia punya kepekatan. Dia tak beritahu kamu, dia hanya beritahu kamu berapa gram je yang dah digunakan. Itu soalan. Jadi macam mana daripada soalan ni kamu nak ekstrak keluar nak dapatkan maklumat untuk dimasukkan dalam rumus kan. Kamu dah ada rumus, jadi macam mana nak guna rumus tersebut. Okey, jadi apa yang kita kena buat, pertama sekali kamu kena tahu membuat persamaan. Hasil tindak balas tu macam mana nak buat tindak balas kimia tu. Okey, terpulang kepada kamu nak letak ZNO depan dulu ke, asid di depan dulu ke, boleh. Tapi biasakan dengan letak asid di depan dululah kan. Biasakan, senang nak tengok.
Okey. Bagi saya lah senang nak tengok. Kalau bagi orang lain pun ikut mana pun tak mengapa sebenarnya. Okey. HNO, asid nitrik, tambah dengan zinc oksida. Okey, kita tambah dengan zinc oksida. Jadi seperti mana yang kamu kena ingat. Okey, zinc ni dia akan ambil yang belakang ni. Kan? Seperti mana zinc ni dia akan ambil yang belakang ni. Dia macam bertukar lah, yang depan ambil yang belakang ambil yang depan. Macam itulah. Kan? Yang depan ambil yang belakang. Yang belakang ni ambil yang depan ni. Macam itulah yang saya dulu, kan. Biasa saya lakukan lah. Yang senang nak ingat. Itu saya kata senang nak ingat. Okey, zinc dia akan ambil NO ni. Kan? Jadi membentuk zinc ambil zinc nitrit tu, kan. Okey, zinc nitrit tambah dengan H2O. Okey, sekarang ni bila mana kamu buat ni persamaan ni, kamu kena seimbangkan. Okey, sekarang ni let's say lah contoh kita tak tahu sini berapa kan. Okey, zinc. Okey, sekarang ni zinc ni ada 1, ni pun ada 1. Okey. Ni 1, ni 1. Dari segi O dia pula sini ada 3. Kan? Sini ada berapa ni? 3, belakang lagi tambah ni dah 6 lah. 6, 7. Kan? Jadi macam mana nak settle kan ni? Okey, sini H dia ada 2. Sini H dia ada 1. Jadi dalam kita punya kiraan, okey dah tahu dah. Sini mesti kena letak 2 supaya boleh seimbang. Okey, cuba letak 2. Di mana kamu letak 2, kamu kira balik tengok. Okey, O dia sini ada 3, darab 2 ada 6. Sini O 3, darab 2 depan ni 6. Jadi dah seimbang dah. Kan? Ni 6, O 6, ni pun O 6. N dia ada sini. Okey, N dia darab 2 depan ni ada 2. Kan? Ini N darab 2 ni ada 2. Betul dah? Seimbang dah kan? Okey, zinc 1. Ni pun 1 juga. Okey, seimbang. O pula tadi kamu jangan kira O ni saja, tengok O sini juga. Okey. O sini saya dah kira tadi kan. Okey. O tadi ni 6, sini dah ada O 6, tambah ni 7. Ni 6, 7. Okey. Jadi dah seimbang dah ni. Letak 2 sini dah seimbang dah. Okey, jadi daripada situ apa yang soalan ini nak, kan? Dia nak kepekatan asid dalam mol desimeter padu. Kepekatan asid ni, asid nitrik ni dalam mol desimeter padu. Jadi daripada soalan ini kamu boleh daripada kamu buat persamaan tadi, kamu cuba disebabkan sini dia bagi gram, berapa gram zinc oksida ni. Daripada sini kamu sebenarnya boleh kira berapa mol zinc oksida sebenarnya. Kan? Kamu tengok ni 4.05 gram. Dari situ dia bagi gram saja. Biasanya dalam persamaan dia perlukan mol. Jadi kamu cari mol untuk zinc oksida. Okey, sebenarnya kamu pernah pelajari sebelum ni, mol sama dengan gram bahagi dengan dia punya JMR. Kan? Jadi mol ada bersama dengan gram bahagi dengan JMR. Jadi berapa gram? 4.05 bahagi dengan JMR dia dapatlah 0.05 mol. Jadi kita tahu bahawa dalam persamaan ini kan, sebenarnya dalam tindak balas ni berapa mol zinc oksida yang bertindak balas sekarang ni adalah sebanyak 0.05 mol zinc oksida. Tapi kalau kita bandingkan dengan persamaan, kalau dalam persamaan 2 mol asid nitrik akan bertindak balas dengan 1 mol ZNO. Okey, ini dia punya persamaan. Ini persamaan. Sekarang ni yang keadaan yang sebenar yang berlaku adalah 0.05 mol 0.05 mol zinc oksida. Jadi kita buatkan okey, berdasarkan tindak balas 2 mol HNO akan bertindak balas dengan 1 mol 1 mol zinc oksida. Okey, sekiranya dalam satu tindak balas yang ni, yang di atas ni berlaku 0.05 mol zinc oksida, maka berapakah HNO tu?
Betul tak? Okey, kalau ikut persamaan, 2 mol akan bertindak balas dengan kadarnya adalah 1 mol. Sekiranya dalam keadaan sebenar kamu buat 0.05, maka berapakah yang akan bertindak balas dekat sini? Kan HNO dia tu berapa? Kan? Okey, ini dalam keadaan sebenar, ini dalam keadaan persamaan kimia. Dia ada 2 beza tu. Ini persamaan kimia dia macam ni. Dalam keadaan sebenar, ini yang kamu pakai. Jadi berapakah di sini? Okey, kadar dia 2, 1. Kalau sini 0.05, berapakah di sini? Kan? Jadi kamu bolehlah gunakan kadar ni. Kalaulah 0.05, jadi sini mestilah 0.1. Betul tak? Kan? Okey. Jadi kita tahulah ni 0.05, kalau sini 0.05, kadar di sini adalah 0.1 mol HNO bertindak balas dengan 0.05 mol ZNO. Jadi daripada situ kamu boleh kira, kamu boleh gunakan bilangan mol yang ni, kan? Bilangan mol ni sebenarnya yang dah tidak balas ni, dan tidak balas ini sebanyak 0.1 mol HNO telah pun digunakan. Jadi daripada situ kamu boleh gunakan rumus ini pula, kan? Untuk mengetahui dia punya berapa, dia punya bilangan mol dia, kan? Untuk kita daripada apa, tidak balas kimia ni, kan? Daripada tidak balas kimia ni, kamu gunakan rumus yang ini untuk mencari apa? Dia punya kepekatan itu M ni, kan? Jadi bila kamu selesaikan masalah ni, maka selesaikan persamaan ni, kamu dapatlah 2 mol desimeter padu. Okey, kita mengenai kadar tadi, saya takut kamu masih lagi belum faham lah. Yang mana kamu tengok, okey, kalau ikutkan persamaan 2 mol HNO bertindak balas dengan 1 mol ZNO ni, zinc oksida. Jadi kalau macam keadaan sebenar, kalau kamu kira di sini 4.05 gram ni, kamu masukkan dalam kamu kira rumus, kan? Kamu nak kira bilangan mol dia, maka kamu akan dapatlah 0.05 mol. Dalam keadaan sebenar, ini yang berlaku. Ini adalah persamaan. Jadi kamu nak dapat berapa mol sebenarnya yang bertindak balas tu, kan? Jadi kamu kena tengok perkadaran. Jadi perkadaran tu kamu dapat daripada persamaan, kan? Persamaan dia, kadar dia 2 mol HNO bertindak balas dengan 1 mol ZNO. Jadi kalau dalam keadaan yang sebenar kamu kira 0.05, jadi berapa HNO ni pula? Jadi kamu bolehlah buat macam ni. Okey, 2 HNO bertindak balas dengan 1 ZNO, zinc oksida. Okey, kalau 0.05, berapa pula HNO? Lepas tu kamu sebenarnya boleh buat darab silang lah. Okey, 0.05 darab 2, yang ni kamu tak tahu, kamu letak X sama dengan 1X lah. Okey, X sama dengan 2 darab 0.05, dapatlah 0.1. 0.1 mol HNO. Dari situlah kita tahu bahawa 0.1 mol HNO sebenarnya bertindak balas dengan 0.05 mol ZNO. Okey, jadi saya harap dari situ kamu faham. Seterusnya bolehlah kamu teruskan masukkan dalam rumus ni untuk mendapatkan kemolaran. Okey, kita dah habis sebenarnya mengenai asid dengan base. Sekarang ni kita nak masuk pula mengenai garam. Kita nak masuk pula mengenai garam, iaitu hasil daripada tindak balas asid dengan base tu lah, kan? Tindak balas asid base menghasilkan garam. Jadi sekarang ni kita nak tengok garam pula, kan? Garam tu pula, kita nak belajar mengenai garam pula, hasil tindak balas pula. Okey, garam biasa yang digunakan di dalam masakan terdiri daripada ion natrium dengan ion klorida. Cengkerang telur pula terdiri daripada ion kalsium dan ion karbonat. Adakah kalsium karbonat juga suatu garam? Okey, sekarang ni kamu kena tengok maksud garam itu sendiri. Garam ni sebenarnya dia adalah sebatian ion. Dia adalah sebatian ion.
Dan garam boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Jadi syarat garam ni dia mestilah sebatian ion. Okey, hasil tindak balas antara asid dan alkali, maka dapatlah garam. Okey, kamu tengok di sini HCl dengan tambah dengan NaOH, natrium hidroksida, dia akan hasilkan NaCl, natrium klorida tambah air. Jadi daripada tindak balas HCl ni dengan natrium hidroksida ni, maka dapatlah NaCl. Dan NaCl ni lah kita panggil dia sebagai garam. Okey, jadi bila mana kamu nak buat satu tindak balas HCl tambah dengan NaOH, kan, kamu kena ingat maksudnya yang ni natrium ni dia akan ambil yang belakang ni. Kan, yang ni cantum ini, yang ni cantum belakang ni. Kan, sebab tu kadang-kadang saya lebih suka letak asid di depan. Saya lebih suka letak asid di depan, senang. Yang ni ambil yang sini. Yang depan ni akan ambil ni, dan maka hasilnya di sini. Jadi yang depan ni akan ambil yang belakang belah sini pula. Dia akan hasilkan air. Dan tidak balas asid dengan alkali mesti menghasilkan air. Mesti menghasilkan air dan garam. Okey, adakah garam hanya boleh dihasilkan daripada tidak balas antara asid dengan base sahaja? Lihat persamaan kimia berikut untuk mengetahui konsep penghasilan garam dengan lebih lanjut. Jadi kamu tengok sini, kan, anion daripada asid ditambah pula dengan ni logam. Ini adalah logam, cation. Cation daripada zinc tu, dan maka terbentuk zinc klorida. Jadi dia adalah jenis garam juga. Sebab garam ni dia adalah sebatian ion. Garam ni adalah sebatian ion. Kan? Jadi kemudian kamu tengok tindak balas dengan karbonat logam pula. Okey, HCl tak tambah dengan karbon, kamu tengok, kan, kalsium, dia campur ni kalsium karbonat, kan, kalsium karbonat, kamu akan dapat kalsium klorida tambah dengan CO2 tambah dengan H2O. Jadi ini juga adalah garam, kan, ini juga adalah garam. Jadi garam ni bukan sahaja terbentuk daripada tindak balas asid alkali sahaja. Ada juga karbonat logam tambah dengan asid pun boleh menghasilkan garam. Kan, kalau contoh yang terakhir ni amonia aqueous, kan, dan dia tambah dengan asid dia dapat amonia klorida. Jadi ini juga adalah garam. Jadi garam ni adalah sebatian ion. Kita nak faham garam tu apa? Garam ni secara generalnya dia adalah sebatian ion. Okey, berdasarkan persamaan kimia di atas, garam dapat dirumuskan seperti berikut. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk daripada ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam, iaitu atau ion amonium. Okey, yang dimaksudkan di sini dia adalah sebatian ion. Itu yang kita boleh faham. Tapi seterusnya, ayat seterusnya, apabila hidrogen yang sini ni kita keluarkan dia, kita cantumkan dia dengan ion logam. Kita cantumkan dia dengan ion logam, maka terbentuklah garam ataupun ion amonium. Maka akan terbentuklah garam. Kan? Jadi syarat dia ion hidrogen dibawa keluar dan digantikan dengan ion logam dan juga ion amonium, maka terbentuklah garam. Okey, ciri-ciri fizikal garam hablo. Okey, hablo garam. Apa fizikal dia? Semua hablo garam punya ciri-ciri tertentu. Bolehkah anda nyatakan ciri-ciri fizikal hablo garam? Okey, sebenarnya garam ni secara fizikalnya ialah dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Okey, ini kalau kita tengok daripada secara rapat lah bawah mikroskop ke, maka kamu akan nampak lah ni
Kalau macam kamu tengok garam dapur tu, cuba kamu ambil sebiji, tengok ambil kantar tengok. Kamu akan dapat tengoklah ni, dia ada permukaan dia rata, sisi yang lurus, sisi tepi ni dia lurus dan tajam. Nampak kan tajam ni? Tu. Kan? Mempunyai sudut yang tetap antara dua permukaan yang bersebelahan. Jadi sudut dia tetap. Kan? Di antara dua permukaan yang bersebelahan. Kemudian mempunyai bentuk geometri tertentu seperti kubus, kuboid, rhombus, prisma. Kamu nampaklah bentuk dia ni kan. Nampak dia macam yang ni, apa dia ni? Sebab dia berpetak macam tu. Kan? Dia berpetak-petak macam ni. Sebab dia, kamu dapatlah tengok kalau kamu pecahkan dia, okey macam tu. Kuboid. Kalau ikutkan, kamu tengok bawah kantar tu kamu memang akan dapat macam ni. Nampak macam ni. Kalau tak nampak macam ni, mungkin dia bercantum-cantum lah dengan yang lain. Okey, ni prismanya, yang ni bentuk kuboidnya dicantum situ. Tapi sebenarnya ni boleh dihancurkan dan akhir sekali kamu akan dapat macam tu. Macam tu. Okey, hablo yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Jadi garam dia mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Contohnya kalau garam NaCl, dia mungkin berbentuk kubus. Kalau magnesium klorida, dia bentuk lain pula. Kan? Dia mempunyai bentuk-bentuk yang berbeza-beza. Kalau garam ni lain, garam ini lain bentuk dia. Okey, hablo yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Jadi hablo tu kalau dia sama, walaupun saiz dia berbeza tapi geometri dia sama. Contohnya, walaupun okey, dia hablo yang sama, dia natrium klorida, mungkin yang tu kamu nampak kecil. Jadi kecil kan. Tapi ada tu mungkin dia menggumpal lebih banyak, dia membentuk yang lebih besar, tapi dia tetap juga kubus. Dia tetap juga kubus. Kalau asal natrium klorida kubus, kubuslah semuanya. Kan? Okey, dia hablo yang sama walaupun saiz dia berbeza tapi geometri dia tetap sama. Itu maksud situ. Okey. Hablo mempunyai ciri-ciri tertentu kerana zarah-zarah dalam hablo disusun secara padat dan teratur mengikut corak susunan yang tertentu. Kalau kamu masih ingat lagi kekisi, dia disusun dalam susunan kekisi ion-ion tu. Macam itulah natrium klorida disusun. Okey, contoh garam serta kegunaannya. Selain pada garam, natrium klorida yang kita gunakan setiap hari, terdapat banyak lagi garam lain yang wujud secara semula jadi sebagai mineral di dalam kerak bumi. Garam-garam ini mempunyai kegunaan tersendiri dalam pelbagai bidang. Jadi ada macam-macam jenis garam sebenarnya. Bukan saja natrium klorida. Yang biasa kita guna kat rumah tu natrium klorida lah. Biasanya kita pakai natrium klorida. Tapi sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh garam yang lain yang perlu kamu tahu.